يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Sebagaimana yang telah kita bincangkan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan hadis 73 golongan. Kita dah maklum bahawa hadis ini merujuk kepada ummatul ijabah, iaitu perpecahan yang berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beragama Islam, yang menerima Islam. Jadi kalau ada kumpulan yang mendakwa diri mereka sebagai Muslim tetapi mereka hakikatnya terkeluar daripada Islam, mereka bukan daripada kelompok 73 ini, mereka daripada kelompok luar daripada 73. Apabila ada di kalangan mereka yang dihukumkan sebagai kufur atau kafir atau orang yang bukan beragama Islam, kita tahu bahawa kumpulan-kumpulan yang menidakkan hadis perpecahan umat ini ada dua kelompok utama, iaitu kelompok pertama yang cuba menyatakan bahawa semua agama itu sama. Mereka ini bukan orang Islam. Mereka tidak mengakui kekufuran sebagai kufur dan tidak mengakui orang kafir sebagai kafir. Wajib bagi seorang mukmin menghukumkan suatu kufur itu sebagai kufur dan menghukumkan orang kafir dengan nas itu sebagai kafir. Tidak bererti kita mengkafirkan, tetapi kita perlu hukumkan orang kafir sebagai kafir. Kerana ada di kalangan umat ini yang mendakwa diri mereka sebagai Muslim tetapi mereka juga mengatakan bahawa agama lain pun betul. Mereka juga mereka sembah Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa sama mereka kata kami boleh terima agama lain, dalam erti kata mereka juga menyembah selain Allah. Mereka sembah Allah, kemudian mereka sembah selain Allah, di situ ada syirik. Jadi mereka tidak termasuk dalam golongan ini. Mereka bukan 73 golongan, malah mereka bukan daripada agama Islam. Agama Islam tidak agama Islam agama tauhid. Selain agama Islam mereka boleh terima, adanya kepelbagaian dalam agama. Kita dapati bahawa agama lain berlaku pernikahan antara Yahud dengan Hindu dengan Buddha. Kita tengok pun di negara kita sekalipun orang Hindu dan Buddha berkahwin. Saya ramailah kawan-kawan yang begitu, yang kenal. Kita nampak muka tu dia kenal. Jadi percampuran antara dua agama. Kita tanya habis, mak ayah macam mana? Mak ayah tak, mak kekal. Ada seorang kawan, mak kekal dengan agama Hindu, ayah kekal dengan agama Buddha. Dia boleh terima kedua-duanya, tak ada masalah. Tapi Islam tidak. Islam agama tauhid. Siapa sahaja nak masuk Islam, dia perlu dengan tegas menyatakan agama lain itu agama yang tidak diredai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agama yang Allah redha hanya agama Islam. Jadi kalau nak percaya semua agama itu adalah betul, pergilah agama lain. Agama Islam cuma menerima agama tauhid. Islam saja yang betul. Dalam bab kepercayaan, dalam bab keyakinan, kita hanya yakin bahawa Islam itu benar. Selain Islam adalah batil. Hanya agama Islam yang betul. Dan ini perlu ditegaskan. Bertolak ansur dan memberi hak kepada orang Muslim itu wujud dalam Islam. Kita tidak memaksa selain Islam untuk percaya dengan agama Islam. Tidak memaksa. Tapi tidak bererti kita akur bahawa agama lain yang agama lain juga betul. Dan kelompok yang kedua yang tolak hadis ini adalah kelompok yang cuba menyamakan sesama ummatul ijabah itu sama. Jadi mereka sentiasa mengatakan bahawa tidak ada perpecahan di kalangan umat ini. Hadis ini bawa hadis yang menceritakan perpecahan ini, mereka cuba mengatakan bahawa ianya dhaif, tak tepat, kerana akan memecah belahkan umat. Ada orang yang dihukumkan sebagai ahli sunnah, ada yang bukan sunnah. Jadi berlakulah klaim masing-masing kata kami sebagai ahli sunnah. Saya kata, jawab komen kita baguslah.
semua orang memang perlu claim apa yang dia buat itu daripada sunnah. Cuma claim dia perlu pada bukti. Kerana ahli sunnah itu tidak berkata dengan mulut mereka, mereka berkata dengan sunnah. Kalau mereka ada sunnah, bawakan sunnah, bawakan dalil, bawakan bukti. Jadi siapa sahaja yang ikut sunnah, mereka kena ikut neraca yang Nabi letakkan, ma ana alaihi wa ashabi. Agama yang aku bawa dan juga agama yang dianuti oleh sahabatku. Agama yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Itu agama yang asal yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi tidak salah mengklaim diri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kita perlu tahu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu, mereka tidak menyatakan sesuatu kecuali dengan dalil. Dalil tersebut sekiranya disalah faham ataupun ditafsirkan dengan cara yang pelbagai, maka perlu kita kembalikan kepada kelompok yang terpelihara pemahaman mereka, yang diketahui, yang diiktiraf. Nabi sendiri iktiraf bahawa ikut mereka akan selamat. Aman hadis yang kita baca sebelum ni, Nabi kata fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Gigit betul-betul, pegang betul-betul. Dan Nabi bagi, lepas Nabi suruh ikut mereka betul-betul, Nabi kata iyyakum wa muhdatsatul umur. Hendaklah kalian berhati-hati dengan perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya setiap yang dibuat baru itu dinamakan sebagai bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Nabi bagi panduan begitu. Nak jadi ahli sunnah, perlu juga kita tahu yang mana bukan sunnah, yang mana bid'ah. Jangan jadi ahli sunnah kemudian jadi anti kepada istilah bid'ah. Kita bila sebut perkara bid'ah, kita tidak menghukumkan kepada orang, kita hukumkan pada amalan itu pada asalnya. Orang itu hanya dihukumkan apabila jelas dia memang pelopor dan juga orang yang mengajak kepada bid'ah yang membawa kerosakan. Tapi dari segi kesalahan manusia beramal di kalangan ahli sunnah, sudah pasti ada sebahagian daripada amalan yang kita lakukan tak betul-betul ikut sunnah Nabi SAW. Tidak ada manusia yang sempurna. Dalam bab amalan, dalam bab ilmu, manusia itu terdedah kepada kesilapan, terdedah kepada salah faham dan sebagainya. Jadi siapa sahaja yang klaim diri mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah dan klaim mereka tidak beramal kecuali ikut dalil, tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Tidak terlepas. Jadi hadis ini kita bacakan, kaedah dan manhaj ini kita bacakan sebagai satu pedoman untuk diri kita bahawa amalan kita perlu ikut pada sunnah. Alhamdulillah. Sekiranya ada di kalangan kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah, ahli sunnah perlu kembali kepada sunnah. Itulah yang dinukilkan daripada semua imam-imam kita. Walaupun mereka bawa manusia kepada sunnah, ajak kepada sunnah, namun mereka tetap ikat pengikut mereka dengan kaedah yang utama. Sekiranya apa yang kami bawa, sekiranya apa yang aku bawa berbeza dengan apa yang ada pada sunnah Nabi SAW, maka ikutlah sunnah Nabi SAW. Jadi ittiba' kita kepada imam bukan kerana mentakdiskan atau mengatakan bahawa mereka itu maksum, tetapi kerana mereka bawa kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Kelompok yang bawa kita pada sunnah Nabi SAW dan pemahaman mereka betul diiktiraf oleh Nabi SAW adalah sahabat Nabi SAW tanpa syak. Dan kelompok itu kelompok yang selamat. Al-firqatun najiyah, tidak syak lagi, sebab Allah dah diamin mereka sebagai ahli syurga. Selamatlah mereka. Pemahaman mereka betul, cara agama mereka betul, dan mereka pun telah mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, disediakan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ini yang kita bincangkan sekarang. Jadi yang menolak hadis perpecahan umat ini secara umumnya adalah golongan yang cuba sama ada golongan yang liberal yang memang terima semua sekali betul, liberal dalam sehingga menyamakan semua agama, juga golongan yang liberal dalam bab menyatakan bahawa semua orang Islam itu sama. Sehingga apabila mereka cerita tentang usul dalam agama ini, usul sunnah, mereka bawakan dalam percakapan mereka usul Islam itu sendiri. Mereka kata nanti
Usul dia apa? Usul dia bawa hadis-hadis ataupun dalil-dalil berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, berkaitan dengan ihsan. Kita betul lah itu usul Islam. Tapi kalau kita sebagai ahli sunnah wal jamaah bukan sekadar usul yang lima itu saja, tetapi pemahaman terhadap 5 perkara tadi mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama beriman dengan Allah, tetapi dalam pendetilannya betul-betul ikut tidak apa yang tercatat berkait yang Allah Subhanahu sampaikan Al-Quranul Karim. Sama-sama beriman bahawa Allah itu wujud, ada persamaan. Sama-sama beriman bahawa Allah itu mengetahui, Allah mendengar dan sebagainya. Ada yang hanya terima Allah wujud. Ahli sunnah bukan sekadar beriman dengan kewujudan Allah dan kekuasaan Allah, tapi mereka lebih daripada itu. Mereka ikut sunnah Nabi pada tiap-tiap perkara yang disebutkan dalam sunnah Nabi SAW. Walaupun mereka bukanlah orang yang paling tahu dari segi pendetilannya, kerana di kalangan mereka ada orang awam yang tidak menghafal semua ayat Quran, tak semua hafal semua hadis Nabi SAW. Tapi prinsip mereka, kalau Quran sebut, kalau hadis sahih, kami terima. Mereka ada manhaj. Jadi bagi mereka cukup jumpa dalil Al-Quran sebut, Nabi sebut, hadisnya sahih dan diikrarkan oleh sahabat, diikuti oleh generasi salafus salih, mereka tahu itulah yang betul. Kerana manhaj mereka betul. Tidak bererti orang ahli sunnah itu alim semua sekali. Tidak. Hatta di kalangan sahabat Nabi SAW ada yang alim, ada yang kurang daripada yang lain. Walaupun mereka lah yang paling alim di kalangan umat ini, namun sesama mereka juga ada tingkatan ilmu yang berbeza dengan antara satu sama lain. Jadi kalau baca tentang hadis begini dan cerita tentang Islam, cerita tentang sunnah, kita perlu adanya sifat izzah. Cerita Islam, kita ada sifat izzah, kita bangga bahawa Islam adalah agama yang betul. Cerita tentang sunnah, kita kena sifat izzah, bahawa akidah Ahlussunnah adalah akidah yang betul. Jangan rasa gerun di depan orang-orang yang cuba menafikan sunnah Nabi SAW. Sehingga kita bertolak ansur. Kita cuba untuk mengambil tempat dan diberikan tempat. Biarlah kita bertegas di atas prinsip sunnah Nabi SAW. Walaupun kita tidak diberikan keduniaan. Kalau nak pilih dunia, pergi berniaga betul-betul. Mungkin dapat rezeki, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan rezeki. Bab perniagaan, bab agama ini tempat kita untuk menyatakan agama Allah, untuk menyatakan perkara yang hak dengan cara yang hak, bukan dengan walakkan kepada nafsu, tapi walakkan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi dalam menyatakan sunnah, kita perlu berbangga dengan manhaj ahli sunnah. Bila kita berbangga dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, kalaulah terjadi kita sendiri buat salah, kita tidak berbangga dengan nafsu kita. Kita berbangga dengan sunnah Rasulullah SAW dan kita berterima kasih kepada orang yang membetulkan kesilapan manhaj kita atau kesilapan kefahaman kita, atau kesilapan tutur kata kita, atau kesalahan perbuatan kita. Sebab itu sesama ahli sunnah perlu ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sesama kita sendiri pun buat salah antara satu sama lain. Dan tidak menjadi satu perkara yang pelik sekiranya berlaku perselisihan faham di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tak menjadi satu perkara yang pelik. Cuma manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj mereka adalah al-ijtima' alal haq. Mereka berkumpul di atas kebenaran. Mereka sentiasa berpesan-pesan kepada kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka berpesan kepada keimanan. Kalau nak harapkan satu masyarakat tidak mempunyai kesalahan, memang tak wujud. Hatta pada zaman Nabi SAW ada kesalahan-kesalahan, ada kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW yang kita tahu mereka adalah ahli syurga. Tidak bererti seorang ahli sunnah itu tidak salah, tetapi kita ada panduan untuk mengetahui siapa yang betul, siapa yang salah, siapa yang betul hingga diberikan istiqamah di atasnya, siapa yang salah sehingga diberikan hidayah padanya dalam bab-bab ini. Sebab tu bila berlakunya kesalahan dan kesilapan dalam agama ini, kita perlu lihat kesilapan itu datang daripada siapa. Datang daripada memang ahli bid'ah, atau datang daripada orang kafir, atau datang daripada sesama ahli sunnah wal jamaah. Sekiranya perkara yang betul juga, siapa yang buat. Kalau datang siapa yang buat benda perkara yang betul, ada orang kafir buat benda betul,
Ada orang ahli bid'ah pun buat perkara yang betul. Ada ahli sunnah buat perkara yang betul. Jadi bab amalan ni dan bab manhaj, dua perkara yang perlu kita ukur dengan neraca yang betul. Kalau kesalahan, kalau kebaikan yang dibuat, kita hukumkan orang itu sebagai orang yang baik dan agamanya betul atau manhajnya betul, masalah. Kita dapati banyak juga kebaikan ada pada orang kafir. Orang kafir pun ada buat kebaikan. Orang kafir pergi tolong orang. Pergi sana sini. Ramai orang yang pergi duduk negara kafir, nampak kebaikan orang-orang kafir, akhir sekali mengiyakan agama mereka dan manhaj mereka. Ini tak betul. Ada juga orang yang duduk sesama orang yang melakukan bid'ah ataupun mencampuri urusan bid'ah dalam ibadah mereka, mencampuri urusan bid'ah dalam pemahaman mereka, kemudian akhlak mereka bagus, mereka suka tolong-menolong dan sebagainya, maka ada orang tertarik dengan kebaikan tersebut sehingga menyatakan itulah sunnah. Kita akur bahawa apa yang dilakukan sunnah, tetapi bab manhaj ini, bab kebenaran ahli sunnah sendiri mempunyai satu neraca yang tersendiri, mempunyai satu kedudukan yang tersendiri. Kita akur dengan kebaikan yang ada pada orang kafir, tapi kita mengatakan bahawa mereka adalah kafir. Kita akur dengan kebaikan ada pada seorang yang ahli bid'ah, tapi kita kata mereka ahli bid'ah. Dan nak katakan seorang tersebut ahli bid'ah tidaklah semudah kita kata bila buat bid'ah ya hukum bukan sebagai ahli bid'ah, tidak. Kecuali orang yang mahu hidup, yang kita tahu dia ahli bid'ah. Contohnya memang beragama dengan agama Syiah, tapi ada kebaikan dia buat, kita akur dengan kebaikan tersebut, tapi kita tidak akur dengan manhaj dan agamanya. Sebaliknya, begitu juga di kalangan dalam bab kesalahan. Kesalahan dibuat oleh orang kafir dengan kesalahan yang dibuat oleh orang Islam, kita tak ada kata sama. Walaupun salah tetap salah, tapi kita tak boleh hukumkan kafir perbuatan orang Islam dengan perbuatan orang kafir. Orang kafir yang berzina, kita memang kafir, memang macam tu. Dan orang Islam berzina, kita tak kata oh ni orang Islam pun berzina. Tak, kita tak kaitkan Islam. Islam tidak ajarkan begitu. Kufur kenapa? Adakah orang kafir ajarkan zina? Tak, tapi kufur tak ada undang-undang, dia tak ada benda yang menghalang dia. Dia tak ada undang-undang, dia bergantung pada hawa nafsu dia. Agamanya tidak menjadikan itu sebagai perkara utama. Agama ada panduan, tapi agama kekufuran, agama kufur pada kebanyakannya tidak mempunyai benteng yang kuat. Sebab tu agama Islam ni ramai orang cerita keras. Sebab kita ada benteng yang kuat, ada hukum hakam. Kita tahu bahawa agama lain pun halang pada zina, tapi tidak ada apa secara praktikalnya, tak ada syariat yang menghalang perkara tersebut. Hanya orang Islam yang cerita tentang cari macam mana sekat perkara batil, macam mana ingin hukum orang-orang yang melakukan kesalahan. Orang bukan Islam tak ada apa-apa. Bila mereka hanya nak hukum bila mereka marah. Bila naik angin dia mula nak bunuh semua orang, nak pukul semua orang. Bila masa tak kena kat dia relax je. Bab zina sebagai contoh, kena kat orang lain dia tak ada apa dah, benda biasa. Kena kat anak isteri dia, sampai keluarga dia cabuli kehormatannya baru nak marah. Islam tidak begitu. Islam tidak. Kita menjaga kehormatan agama itu sendiri sebelum kehormatan keluarga kita. Terjaga agama, maka terjaga diri kita. Jadi kita tak boleh samakan. Tak boleh samakan bila berlakunya kesalahan orang Islam, kita inilah Islam. Tak. Islam lain, agama lain. Tapi kekufuran kita dia, tu zina, kufur orang kafir buat sebab memang tidak ada apa yang menghalang dia daripada melakukan perkara tersebut. Tapi Islam tidak. Orang yang menyatakan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia telah menyatakan bahawa hidupnya dia memang hanya ikrar ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya kesalahan itu berlaku di kalangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita tahu di kalangan kawan-kawan kita sama sunnah, di kalangan ustaz-ustaz kita sama sunnah, kita perlu berlaku rahmat sesama kita. Berlaku rahmat bukan bererti mendiamkan perkara yang salah, tetapi berlaku rahmat dalam cara menegur, rahmat dalam cara bergaul, rahmat untuk menjaga kesatuan ahli sunnah wal jamaah. Itu perkara sangat penting. Siapa yang salah mengaku salah, siapa yang betul katakan betul, dan memohon maaf antara satu sama lain, itu adalah yang paling afdal. Lebih baik apa yang salah
kita jadikan nyatakan itu salah, apa yang betul perlu kita tegaskan dan kita katakan itu adalah betul. Kerana inilah manhaj yang kita ambil daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak sahabat Nabi pernah kena tegur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi ditegur oleh sahabat yang lain dan perkara itu tidak menjadikan mereka melenting dan marah, tetapi mereka akut dengan kesilapan. Jadi bab perkara ini bab berkaitan dengan cara sahabat beragama, cara mereka menerima teguran dalam agama, itu perlu kita perhatikan. Okey. Tengok pada hadis ataupun athar daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Syekh surat 196. Alangkah indahnya kata-kata Abdullah bin Mas'ud ketika beliau berkata, itu pada muka surat 196 pada perenggan terakhir, perenggan bawah sekali. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'manu alayhi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdala hadhihi al-ummah أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. Kata Syekh, Man kana minkum mustannan, sesiapa dari kalangan kamu hendak mencari sunnah atau nak mencari orang yang untuk diikuti. Kita kadang-kadang nak buat sesuatu, kita takut. Kita nak buat, kita memang nak ikut sunnah Nabi SAW. Dah baca hadis dah, faham dah, tapi tak ada pun orang faham macam aku. Kan? Aku dah faham macam ni dah, tapi tengok tak ada orang amalkan macam tu. Ada tak rasa syak? Ada rasa syak. Kita baca ayat Quran, baca hadis macam betul dah, kita faham. Tapi tak ada pula orang faham macam kita sebelum ni. Kita jadi bangga ke jadi teragak-agak? Teragak-agak. Kita jadi teragak-agak, betul ke yang aku faham ni? Kita faham macam ni batal, tengok orang tu relax, tak batal. Kita akan jadi agak-agak. Contohnya, atau kita tak batal, orang tu pula pergi wudu. Itu dalam bab fiqh lah yang jelas. Sama juga kefahaman agama. Kerana kita baca ayat Quran, baca hadis, kita faham satu benda. Tapi kenapa tak ada ustaz-ustaz cerita pasal ni? Kenapa tak ada syekh-syekh cerita? Kenapa kitab tak cerita? Benda ni akan jadi perkara yang kita perlukan kepada orang sebelum kita telah menyatakannya. Jadi kalau kita nak cari role model ataupun orang yang ikut pada sunnah Nabi SAW, nak cari contoh, kata Ibn Mas'ud, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, maka ikutilah role model daripada orang yang telah meninggal. Siapa telah meninggal? Sahabat ke atau semua yang dah meninggal? Dia dah meninggal ramai. Jadi dalam kalam ini nak tahu siapa mereka, kena tengok penuh. Kita tahu bahawa kat sini ramai orang, terutama di kalangan bid'ah, dia ambil separuh hadis, separuh athar, sehingga ramai orang yang faham satu benda separuh jalan. Samalah kita selalu cerita pasal laisa kamitslihi syai'. Mu'tazilah paling banyak baca laisa kamitslihi syai'. Dia kata Allah tak sama dengan sesuatu. Jadi syai' itu ditakrifkan dengan semua sesuatu, termasuk jisim, jirim, semua benda dah didirikan sesuatu. Dia tak baca ayat selepasnya, wa huwas sami'ul basir, sedangkan Allah maha mendengar, maha melihat. Akhirnya dia menafikan sifat dengan baca ayat separuh. Sama juga di kalangan ahli bid'ah yang menemplak ahli sunnah wal jamaah dalam bab sifat qurb. Nak tengok video kemarin, tengok kejap lah, tapi anda malas tengok. Tapi kalau orang dah share, tengok juga, nak kena komen. Nak menafikan sifat qurb. Kata orang ahli sunnah ni, kata Allah tu dekat. Kenapa tak kata Allah kat bumi dekat? Allah tu dekat. Kata orang ahli sunnah, bila ahli sunnah bercakap, mereka bercakap dengan dalil. Jadi bila kita baca kitab ahli sunnah, kita perlu baca
dalil. Ahli sunnah mereka dalam video tu ustaz tu kata, mereka kata tak nak takwil, tapi pada ayat ni dekat takwil pula. Tidak takwil. Kenapa qurb? Sifat al-qurba, sifat al-qurb, dekat ni atau sifat qurbah, kita katakan dekat ini dengan makna kata Allah atau sifat ma'iyah, Allah bersama kita, Allah qurb dengan ma'iyatul ilm, ma'iyatul ijabah dan sebagainya. Sebab ada sunnah bercakap dengan dalil. Tiap-tiap kali Allah sebut Allah dekat, Allah tak sebut jasad atau macam mana dekatnya dua jasad. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan dekatnya dua zat, dan tidak, Allah tak sebut. Allah sebut bersebut, Allah kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi qurb bil ijabah kerana Allah kata qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Bukan Allah kata zat Allah dekat dengan makhluk. Kerana Allah SWT terangkan qaribun, qarib dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi nak faham qaul ahli sunnah, perlu tengok kitab ahli sunnah dan perlu tengok pada dalil. Kita mengatakan bahawa tidak ada satu perkara yang diungkapkan dalam kitab akidah kecuali dengan dalil. Sebab tu mereka kata qurbul ijabah, dekat kerana Allah mengistijabkan doa. Melazimkan Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui. Itulah qurb, sifat Allah dekat. Ahli bid'ah bawa lagi wa nahnu aqrabu ilaihim min hablil warid. Dia kata tengok, Allah lebih dekat dengan mereka daripada urat tengkuk. Mereka tak baca ayat sebelumnya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu tuwaswisu bihi nafsuh. Kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang ada, tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang ada dalam dada mereka. Baru Allah kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat dari mereka daripada urat tengkuk. Memanglah Allah tahu yang ada kat hati. Jadi kita kata qurb kat situ, qurb bil ilmi. Kerana Allah kata wa na'lamu tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi adakah takwil? Nak namakan apa, namalah. Kita pemahaman kita bukan faham ikut kaedah. Kaedah yang ada dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang diambil daripada dalil. Jadi macam mana kalau ada kemusykilan, ada orang kata ada muskil lah, takwil, kita takwil, pedulikan dulu kaedah, balik semula daripada dalil. Dalilnya Allah menyatakan begitu. Sama juga hadis Nabi SAW bila Nabi kata maridtu, bila Allah kata dalam satu hadis kursi, maridtu walam ta'udni, aku sakit, kenapa kamu tidak ziarah? Mereka potong kat situ. Kata Allah sakit, ni nak dengan zahir. Tak, ada hujung dia. Bila sahabat kata, macam mana aku ziarah kamu sedangkan kamu Rabbul Alamin? Allah kata fa inna fulanan marida falam ta'udhu. Fulan tu sakit tapi kamu tak pergi ziarah. Jadi dalam asar, dalam hadis, kita kena tengok secara penuh. Sama juga hadis ataupun ayat Quran berkaitan sifat muqabalah. Sifat muqabalah. Bila cerita Allah memperolok-olokkan hamba kita, orang yang memperolokkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menipu orang yang menipu agama, cuba menipu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau baca dengan penuh tak ada masalah. Kita katakan sifat-sifat muqabalah, kita tak boleh baca separuh, kena baca penuh. Hadis-hadis dan dalil begitu demikian. Jadi kaedahnya, kalau antum jumpa mana-mana dalil daripada ahli bid'ah untuk menyatakan ataupun mengiyakan bid'ah mereka, bawa dalil yang sama, baca dengan penuh. Ini kalam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekh Islam kata dalil untuk menjawab segala syubhah berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah dengan merujuk kepada dalil itu sendiri. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan kalamnya boleh dipermainkan. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan, kerana Al-Quran ni menerangkan segala perkara, tapi secara mujmal.
Ada perkara kebanyakan apa yang Quran sebut secara mujmal, ada yang secara mufassal. Tidak banyak masalah yang Quran detailkan seperti ayat faraid. Banyak ayat yang mujmal. Bila ayat mujmal artinya apa yang ditegaskan Al-Quran perlu dirujuk kepada hadis Nabi SAW yang menafsirkan atau mendetailkan apa dia ke Quran, perlu rujuk kepada kalam salafus salih dan perlu rujuk kepada kalam ulama mutaakhirin yang memudahkan kita untuk faham. Jadi kita tahu dah kalam salafus salih begini. Jadi ilmu akidah datang daripada mana? Datang daripada ulama yang datang kemudian buat kaedah-kaedah untuk kita mudah faham dan untuk kita mudah berdepan dengan ahli bid'ah. Timbul soalan, nak tadabbur Quran ke nak belajar akidah? Timbul soalan, kita tu tak bertentangan pun, tak sama. Dalam Al-Quran ceritakan secara mujmal, kita ajarkan apa yang Quran sampaikan, berkaitan dengan akidah, dan pendetilannya ada pada kalam ulama salafus salih, ada pada hadis Nabi SAW. Ada setengah tempat pada orang awam, orang yang tidak bersedia untuk menerima perkara-perkara perbincangan yang detail, kita bagikan ayat Quran, hadis secara mujmal. Mereka faham mudah. Tapi kalau datang orang yang menafikan apa yang ada kat Quran dengan kaedah-kaedah dia, dengan bawa hadis Nabi mengatakan hadis ini muttarib, dengan bawa ayat Quran dengan ayat yang lain kata bertentangan, takkan kita duduk diam dan tidak menjawab? Adakah kita selemah itu? Jadi adalah di kalangan umat ini orang-orang yang sanggup berdepan dengan mereka, yang bangun, lawan, menentang dan jawab. Bukan kerana ingin menimbulkan perpecahan, tapi ingin mempertahankan apa yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi jangan menidakkan usaha orang yang bangun menentang perkara yang kesilapan yang disebarkan. Pada masa yang sama, kita juga tidak menafikan kepentingan dan sangat penting mentadabburi Al-Quranul Karim. Jangan pula bila berlaku isu sikit, tak nak, yang satu tak nak pergi belajar tadabbur, dah mula burukkan tadabbur, yang tadabbur tak nak belajar akidah. Jangan. Jangan. Masya Allah, daurah tadabbur dan daurah berwasin. Jadi jangan hanya kerana isu yang kesedam. Sebab tu ramai yang mesej kat Ana, WhatsApp sebagainya, suruh komen. Ana tak nak komen lah. Ana tahu semua pihak yang terlibat sekarang di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, semua yang terlibat di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, tak perlu nak pecahkan, tak perlu nak gaduhkan. Kita perlu harmonikan. Yang mana rasa salah, minta maaf lah. Kalau tak nak minta maaf, diamlah. Tak nak minta maaf, diam, senang. Supaya benda ni selesai dengan mudah dan benda simple saja. Dan Ana pun dah dua pihak forwardkan pada video keterangan, semuanya sepakat. Cuma itulah mungkin tersalah kata-kata ataupun yang potong video potong pendek sangat, kan? Sepatutnya potong panjang lagi sikit. Kan, supaya maksud lebih jelas. Jadi yang potong tu minta maaf lah. Yang potong tu minta maaf. Jangan salahkan orang yang dengar saja. Anak kali pertama dapat video pun panas juga. Kita dengar macam tu je, rasa macam mana boleh macam ni. Tapi bila dengar keterangan balik, faham. Maksudnya jangan sibukkan dengan perdebatan, jangan sibukkan. Betul lah, untuk orang awam memang tak sesuai lah. Itu pun yang kita benda yang sama. Kita tak nak masyarakat awam yang banyak lagi benda yang lebih basic, lebih asas. Mereka tak boleh bezakan antara sunnah dengan bid'ah, tak boleh bezakan antara dan tauhid uluhiyah sendiri pun bermasalah. Kadang-kadang kita nak bawa sampai perkara yang detail dalam asma' sifat dan sebagainya. Kita tahu bahawa tauhid yang utama itu sifat tauhid al-uluhiyah. Benda sama. Tetapi perlu kepada Rahman, perlu kepada menegur dengan perkara yang baik, dengan cara yang baik. Dan anda yakin sebenarnya tak apa-apa, insya-Allah. Semoga Allah SWT selesaikan isu dengan baik, insya-Allah. Yang pentingnya jangan disebabkan isu ukhuwah itu tercalar. Biasalah, salah ni biasalah akan berlaku. Bila-bila masa je. Kadang-kadang berlaku antara A dengan B, kadang-kadang C dengan D, kadang-kadang yang baik berkawan pula bergaduh, kadang-kadang yang bergaduh pula berkawan. Walaupun kita tak sama orang politik tapi bab bergaduh berkawan tu ada.
Dalam politik tu dia melibatkan benda yang melibatkan kuasa. Kita melibatkan sunnah Nabi SAW. Mereka boleh bersatu kerana kuasa. Kita lebih baiklah bersatu kerana sunnah Nabi SAW. Tahu yang mana betul salah, sebarkan. Yang betulnya bagaimana. Jadi jangan ada di kalangan kita yang menjadi jadi ragu-ragu untuk hadir kelas akidah, atau ragu-ragu hadir kelas tadabbur. Ini semua cabang ilmu dalam Islam. Cabang ilmu dalam Islam. Dan hormatilah. Sebetulnya kita kata, guru-guru kita menyampaikan agama. Tetapi tidak ada seorang pun yang maksum. Tak maksum dalam bab hak tu satu, kadang-kadang tersalah, kadang-kadang betul. Tak maksum dalam cara. Cara kita betul pada setengah tempat, tak betul pada setengah tempat. Betul pada setengah keadaan, tak betul pada keadaan. Video ni tak beritahu siapa kat depan tu. Video ni kita tak jumpa siapa kat depan. Kadang-kadang yang depan kat mana, siapa audiensnya dan macam mana. Jadi kalau nak potong video, potonglah yang perkara yang dikatakan sesuai untuk semua tempat. Jangan satu kalam yang sesuai untuk keadaan tertentu dibawa, disebarkan macam ditujukan pada semua tempat. Anda masih lagi dengan manhaj. Video-video anda jangan potong dulu. Anda semua manhaj. Sebab apa? Kadang-kadang kalam kita, anda selalu jawab. Orang kata, Ustaz, saya tengok Ustaz video kepada salam keras Ustaz. Saya kata memang pendirian saya macam tu. Tapi saya tak bawa ke masjid. Saya tak bawa ke surau dan masjid. Pendirian yang tegas dalam setengah masalah akidah, kerana kita menghormati sensitiviti, menghormati penyatuan umat dalam bab-bab tertentu. Tapi di kuliah kita di Baitul Salam memang membicarakan soalan ilmiah yang detail. Jadi kalau orang masjid tertengok Baitul Salam, kena hormatlah manhaj kita, kelas kita kelas yang spesifik, kelas khusus kita membincangkan kita akidah, syarah akidah tahawiyah. Dan itulah yang penulis kata. Takkan saya nak tukarkan teks dia pada apa yang saya nak, ikut sesuai pada penonton. Tak boleh. Kita kena terangkan apa yang ada. Pendirian kita boleh berbeza, tetapi dalam bab akhlak perlu kita pelihara. Hatta kita juga perlu berakhlak dengan orang kafir. Bagaimana pula dengan sesama Islam? Okay, sebab tu kita mengatakan bahawa yang hak kita katakan hak, yang batil katakan batil, yang khilaf katakan sebagai khilaf. Katakan sebagai khilaf. Jadi kalau ditanyakan di mana-mana sekalipun, pendirian kita tetap sama. Tetapi gaya bahasa itu berbeza kerana audiens. Audiens kita nak ajak orang kembali kepada sunnah Nabi SAW, maka kita perlu meraihkan tahap akal mereka, tahap apa yang ada pada diri mereka. Kerana sunnah Nabi SAW itu ada banyak levelnya. Mana sunnah level, bukanlah level artinya ada orang ahli hakikat makrifat. Ada ahli zahir, tidak. Banyak level artinya ada bab yang perlu didahului oleh bab yang lain. Sebelum kita bincang tentang bab al-asma' wa sifat secara detail, kita perlu akur dengan kalimah syahadah, faham, berpegang Al-Quran dan As-Sunnah. Bahawa kenapa kita Allah Subhanahu Wa Taala, kita bila dah tahu pentingnya pegang Al-Quran dan Sunnah, faham makna syahadah, kita hidup nak sembah Allah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beriman dengan Allah dengan apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita terangkan dalam kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari situ baru kita mudah fahamkan tentang ayat istiwa. Kerana Allah yang sebut, Nabi yang tafsirkan begitu, sahabat yang begitu. Jadi bila manusia wala kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita bawakan ayat-ayat sifat, dan ayat-ayat tersebut memang ada kat Quran dan hadis dan memang dipahami oleh sahabat. Wala itu timbul, sifat wala itu timbul. Inginkan sunnah itu disebarkan, inginkan apa yang dikatakan Quran itu disebarkan, inginkan apa difahami sahabat itu disebarkan. Tapi kalau masyarakat yang memang tak ada wala kepada hadis dalam bab tersebut, macam ahli kalam dia kata hadis tak dipakai, hadis ahad tak dipakai dalam akidah, wala itu pun tidak ada, manhaj itu pun tidak ada. Kita nak bawakan satu apa Quran sebut, dia kata Quran tu ayat musyabihat tu kena takwilkan. Begitu keadaannya. Jadi nak tak nak kita perlu meraihkan. Sebelum cerita pada bab yang satu perkara, kita perlu tengok yang mana perkara yang lebih mendasar untuk kita sampaikan kepada masyarakat.
Kalau begitu keadaannya, tak sesuailah untuk ayat-ayat sifat yang mendalam, kita bawa ke masjid-masjid dan ke surau-surau orang awam yang memang hadir nak solat. Dia dengar kuliah pun sebab duduklah antara maghrib dan isyak. Jadi datang tu berubah-ubah orang lain. Kalau kita di kalangan kita, dia dalam Baitul Salam, siapa yang baru kita kenal. Nak tahu siapa kenal, tanya nama. Kata, bila mula tanya nama, maksudnya baru sebab kita nak kenal, nak berkenalan sebagainya, kita kenal audiens kita. Kalau yang tengok melalui Facebook, melalui YouTube dan sebagainya, mereka pun tahu, itu majlis diadakan di satu tempat yang khusus. Jadi mereka tahu. Jadi, macam mana sekalipun perkara ini membantu. Cuma kalau nak potong video, potonglah satu video yang umum yang boleh mencapai tujuan dan sesuai dengan sasaran yang umum. Kalau perkara yang khas, cerita secara khas. Sama juga video Ustaz Zainal ketika di pertemuan Gasma sebagainya, secara khusus dibincangkan. Dan ada ayat sebelum dan selepas, dipotongnya tempat apa yang beliau sebut begitu, nampak ada orang mula memburukkan beliau. Sedangkan hakikatnya kesilapan beliau sikit. Yang beliau sampaikan banyak benda yang baik dan bermanfaat dalam forum tersebut. Dan dalam bab motong ni, orang yang potong-potong ni dia masalahnya ada dekat awal, memang dia potong tujuan nak burukkan, dia bukan tujuan nak sampaikan pun, dia memang nak jatuhkan orang tu, atau nak bantai orang lain. Sebab dia bab fake dalam mengedit potong-memotong. Betul ke tidak tak tahulah. Potong-potong macam lain tak bunyinya. Kena ada juga, kita ada fake dalam memilih apakah yang perlu kita sampaikan. Tapi walillahil hamd, nampak isu ni dah setelah selesai dah, masing-masing mudah ni. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan apa yang dekat hati, insya-Allah. Kita yang kat luar kita tak ada isu banyak dah. Semua dah faham dah macam gitu, dan masing-masing perlu juga, takkan selesa orang tak kritik kan. Ada sikit kritik adik-beradik tu biasalah. Harap-harap dia habis begitu saja. Okey, kita baca apa Ibn Mas'ud kata. Man kana minkum mustannan, sesiapa yang ingin mencari idola atau sunnah, mencari siapa yang nak diikuti, falyastanna biman qad mat, maka hendaklah diikut. Falyastanna itu falyaqtadi. Sunnah sama arti dengan qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, qudwah dan juga sunnah. Man kana minkum mustannan, barang siapa di kalangan kalian yang ingin mencari, yang menjadikan seorang sebagai sunnah, jadi orang yang nak diikuti, falyastanna biman qad mat, maka ikutlah jejak langkah siapa yang dah mati. Siapa mereka? Sebelum dia sebut, dia kata fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah, sesungguhnya orang yang hidup tidak aman daripada berlaku fitnah kepada dirinya. Ulaika, sebelum nak syarahkan, kita habiskan dulu. Ulaika, mereka adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Mas'ud sedang berbicara dengan tabi'in. Bicara dengan tabi'in, itu orang-orang Islam yang datang selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat orang Islam yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belajar dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in siapa? Orang Islam yang datang selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita kata orang yang jumpa dan belajar daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bahasa yang lain, orang yang datang selepas Nabi wafat. Tak sempat jumpa Nabi, tapi sempat jumpa orang yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jarak mereka dekat. Jadi Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud antara sahabat Nabi yang bukan kanak-kanak, tapi belia ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud tak termasuk dengan abadilah yang 4. Abdullah yang 4 orang yang banyak riwayatkan hadis, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin siapa seorang lagi? Zubair.
4 orang. Abdullah bin Mas'ud remaja dah. Bukan remaja, dah pemuda pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah orang yang paling antara yang paling awal masuk Islam. Antara dia ada banyak qaul kata orang yang ke-6 masuk Islam. Orang-orang yang awal. Jadi dah masuk Islam sejak zaman remajanya ketika di Mekah. Sampai ke Madinah dah jadi pemuda dan dah kahwin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sama dengan Abdillah yang lain. Sebab tu jadi beliau pun meninggal awal tahun 30-an. Tahun 30 berapa Hijrah, antum cek balik, anda terlupa. Tapi jarak masa 30 lebih. Sebelum berlakunya fitnah pembunuhan Sayyidina Uthman Affan. Sebelum berlakunya. Jadi kita tahu jarak masa tu belum berlaku lagi. Sebelum ni belum lagi berlakunya orang menipu hadis sebagainya. Asar ni sebutkan pada zaman tu. Jadi beliau pesan awal dah. Kalau nak ikut. Sebelum ni bukan cerita lepas berlakunya perang Jamal ke, berlakunya perang Siffin ke, perang Siffin ataupun pernah sebelum berlakunya perselisihan dalam Khalifah Uthman, tak. Abdullah bin Mas'ud meninggal tak silap anda ketika tahun Amwas Islam. Antara yang awal lah, mana 30 lebih. Anda kena cek balik dari segi tahun. Tapi dari segi tepatnya, tapi 30 lebih begitu. Jadi jarak beliau dengan Nabi tak jauh. Dan tabi'in yang sedang dibicara, yang beliau sedang berdepan juga, bukanlah tabi'in yang kecil. Tabi'in yang di kalangan kibar tabi'in. Kibar tabi'in. Jadi maksud beliau siapa? Ulaika ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud pun sahabat. Tetapi beliau nak cerita apa? Kami yang hidup ni berkemungkinan masih lagi terdedah, masih terdedah dengan fitnah. Ujian. Fitnah ni ujian. Walaupun Abdullah bin Mas'ud orang paling faqih. Selepas sahabat yang 4, Abdullah bin Mas'ud yang 4 antara yang faqih. Bersama dengan Mu'adz bin Jabal, satu level sahabat-sahabat yang fuqaha'us sahabah. Tetapi beliau menyatakan bahawa kalau nak ikut betul-betul, jadi idola yang kita nak pegang betul, ikut yang dah meninggal. Jangan ta'assub dan jadi fans yang ta'assub dengan orang yang masih hidup. Yang masih hidup ni, walaupun bila sahabat, beliau kata jangan ikut. Jangan jadikan sebagai ikut-ikut sebab nak belajar sebagainya, tapi yang jadikan ikut betul, ikut orang yang dah meninggal dan dah selamat. Allah katakan manhaj mereka selamat. Siapa? Sahabat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang kata, setelah tengok sahabat Nabi yang dah meninggal, bolehlah cerita tentang Mus'ab bin Umair. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sahabat Nabi meninggal dalam keadaan beriman pada Allah SWT, dalam jihad, seorang pemuda yang hebat, seorang yang kaya, korbankan hartanya, tinggalkan hartanya untuk Islam sehingga meninggal ketika jihad, ketika dalam perang Uhud. Kainnya, kita tahu bahawa kainnya tidak cukup untuk tutup seluruh badan kerana beliau tinggalkan kekayaannya di Makkah Al-Mukarramah, hanya bawa apa yang ada. Dan jadi kisahnya tak bawa apa. Tapi kalau kita ambil yang hidup, siapa? Kata, orang yang paling baik zaman sekarang ustaz sekian dan sekian. Ustaz tu masih lagi hidup. Hari ini dia baik. Semua orang kata dia hero. Tiba-tiba keluar isu pula, ada masalah sekian-sekian. Ada fitnah, boleh berlaku fitnah. Mungkin cerita betul, mungkin cerita salah, tapi masih terdedah kepada fitnah. Orang yang hidup ni mereka terdedah kepada fitnah. Fitnah ni apa? Ada dua. Sama fitnah syubhat atau syahwat. Dah ajar elok-elok, pergi baca kitab sekarang-sekarang rasa elok pula. Tersalah, menerima syubhat. Dia pun pada peringkat awalnya 5 tahun, 10 tahun awal, 20 tahun awal, Masya Allah semua orang respect. Tapi jadi masalah lepas dah duduk bergaul dengan kumpulan sekian dan sekian, atau baca kitab sekian dan sekian, terpengaruh dengan sekian-sekian, kemudian berlakulah fitnah terhadap dirinya. Kita dapati ada orang yang dulu cerita dia video lama-lama ke kelas lama-lama okey, kelas kemudian nampak teruk pula kan, cerita benda pelik-pelik contoh. Jadi orang yang hidup ni tidak aman daripada fitnah syubhat, juga fitnah syahwat. Berlaku saja orang-orang yang dikatakan baik sebagainya tiba-tiba melakukan kesalahan-kesalahan dalam bab tertentu, tiba-tiba dapati bahawa menerima rasuah.
Tanya-tanya, ya, sebab ada masalah dan sebagainya. Tiba-tiba menipu orang perniagaan, tiba-tiba ini dan itu, ada saja fitnah. Mungkin betul, mungkin salah. Tapi kita ada fitnah tu, ujian tu sentiasa berlaku. Kalau dah meninggal, sejarahnya memang semua dah elok, ikutlah insya-Allah. Orang yang dah meninggal ni aman daripada fitnah. Cuma kalam Ibnu Mas'ud tadi, beliau fokuskan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau sendiri sebut, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau berikan illah. Beliau beritahu bahawa sebabnya kenapa? Sebab orang yang hidup ini masih terdedah kepada fitnah. Kanu afdal hadhil ummah. Mereka ini adalah sebaik-baik umat ini. Tidak syak lagi. Sahabat Nabi kata khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kurun ni sama ada merujuk generasi Nabi, itu generasi yang sempat jumpa Nabi, iaitu sahabat, ataupun generasi yang hidup pada zaman Nabi SAW, ataupun generasi kurun 100 tahun pertama. 100 tahun pertama di kalangan orang-orang salafus salih. Jadi jangan orang kata macam mana sahabat ke kurun 100. Memang dua-dua ulama tafsirkan dua-dua. Jadi kita tahu yang pentingnya kita dah tahu Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat salafus salih. Dan apa yang ada pada zaman kemudian confirm dah ada apa yang dah perkara yang sama yang dah disebutkan oleh pada generasi sebelumnya. Maka paling bagus adalah kita merujuk kepada kalam orang yang sebelum. Kalau kita temukan kalam yang sama dengan kalam orang sebelumnya, kita ihalahkan atau kita isyarat kepada yang sebelum. Itu lebih tepat. Sama juga penggunaan istilah ahli sunnah wal jamaah bila start digunakan. Jangan pergi letakkan istilah ahli sunnah jamaah yang ada kat dalam NGO di Malaysia ke, inilah ahli sunnah wal jamaah. Tak, sebab dah ada nama ahli sunnah jamaah sebelumnya. Kan? Atau pergi rujuk kepada universiti sekian dan sekian. Tak, sebab dah ada istilah ahli sunnah jamaah sebelum wujud universiti. Rujuk. Jangan guna kepada mazhab khas, mazhab imam sekian dan sekian, mazhab Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, atau hatta mazhab Ahmad bin Hanbal ke. Kita tahu benda ni memang kita tak nafikan apa yang sampaikan ada kaitan dengan sunnah. Tapi kita kena rujuk kepada kalimah pertama yang menggunakan istilah tersebut yang dirujuk, iaitu mereka gunakan istilah ahli sunnah wal jamaah untuk merujuk kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi jumpa dulu tempat yang selamat kita berpegang kat mana? Al-jamaah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru orang yang ikut jejak mereka. Mereka ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau letakkan ada orang takrifkan ahli sunnah wal jamaah sebagai al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah seperti banyak yang disebutkan sekarang. Macam mana dengan generasi sebelumnya? Katakanlah ada kesilapan yang kat sini, atau apa yang ada kat sini berbeza dengan ada yang sebelumnya. Siapa dipersalahkan? Adakah agama kita kita suruh ikut sini, kemudian kata yang ni tak salah, tak sama dengan dulu. Masalahnya kan apa yang dibawa oleh imam ni tidak berbeza dengan apa yang ada pada zaman sahabat. Kalau betullah begitu keadaannya tanpa ada perselisihan, tak ada masalah. Kita yakini bahawa Al-Imam Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, beliau juga membawa perkara-perkara yang baik. Tetapi ada sebahagian daripada beliau bawa kerana mereka adalah manusia seperti kita, ada benda-benda yang terdedah kepada perbincangan, terdedah kepada kesilapan, terutamanya berkaitan dengan ilmu kalam. Alat yang mereka gunakan untuk mengukur kebenaran dalam masalah sifat. Jadi masalah yang begini kita kaitkan dengan pada manhaj itu wala bukan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perlu rujuk kepada asal. Tak kira dah kamu kumpulan mana sekalipun, Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Hanabilah ke, Salafiyah ke, apa nama sekalipun, perlu rujuk kepada sunnah dan jamaah, perlu rujuk kepada kalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan perlu rujuk kepada pemahaman jamaah, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakrif perlu pergi kepada yang lebih
berhak untuk menerima lafaz tersebut. Sebab tu kata sebahagian ada sunnah, okey, terima secara umum. Orang nak mengaku ada sunnah, takkan kita nak keluarkan daripada ada sunnah jemaah. Tetapi perlu kepada pengakuan, perlu kepada dalil, perlu pada bukti. Betul ada sunnah, ni sunnah, ikut tak? Ada sunnah wal jamaah, ni kalam sahabat, ikut ataupun tidak? Itulah yang perlu dibuktikan oleh semua kumpulan yang mendakwa diri mereka sebagai ahli sunnah wal jamaah. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Sesungguhnya orang yang hidup tidak aman ke atas mereka fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selamat tadi ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadhil ummah. Mereka adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Wa abarraha quluban, dan hati yang paling baik. Paling baik. Satu-satunya generasi yang Allah SWT ceritakan tentang isi hati mereka adalah sahabat Nabi SAW. Allah bukan sekadar mengiyakan apa yang mereka lakukan, tapi Allah mengiyakan isi hati mereka. Dan ayat yang kita baca ulang-ulang balik, Allah yang sebut radhiyallahu anhum wa radu an. Bab redha ni siapa tahu? Redha ni kita boleh senyum dengan Nana, contoh kan? Tapi setuju tak setuju 100%. Kan hari ni dalam hati kata, ya Ustaz, ya kan? Tapi ambil hatilah. Kalau tegur, kalau lawan masa ni pula kerang, nak minum susah pula. Nak masa muka kan? Kita tahu. Tapi isi hati hanya Allah yang tahu. Dan Allah yang sebutkan isi mereka. Mereka tolong sahabat-sahabat yang lain ikhlas walaupun mereka susah, mereka sayang satu sama lain. Allah kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'a bainahum. Mereka berkasih sayang satu sama lain. Ini ayat yang tolak oleh Syiah, kata sahabat tu bermusuh-musuh. Tak, sahabat ni Allah beritahu mereka sentiasa merahmati dan sangat sayang pada orang lain. Jadi tafsiran sahabat kadang-kadang berlaku tegas dengan sahabat yang lain, bukan kerana permusuhan, tapi kerana sifat ruhama bainahum. Kadang-kadang kita nampak ada sahabat kata, pancung dia ya Rasulullah, dia ni munafik. Bukan kerana benci, tapi kerana ruhama. Tapi mereka syiddah, mereka ada sifat syiddah kepada orang kafir, asyidda'ul kufar ruhama bainahum. Jadi bila ada orang yang buat perangai kafir depan mereka, mereka syadid, tapi mereka kerana mereka sebab rahmat Islam, tak nak ada orang kafir masuk di celah-celah orang Islam. Sifat syiddah dengan kufar dan rahmah di kalangan Islam sangat perlu. Sangat perlu. Ini namanya al-wala dan al-barra. Wala dengan Islam, barra dengan kekufuran, dengan orang-orang kafir. Jadi bila adanya kebaikan dengan orang kafir, kita tidak wala pada bab agama mereka. Tapi bab dunia tak ada kaitan kafir Islam. Ada orang kata bab dunia. Jadi kita orang kafir ni kita kena apa? Kita kena barra dengan mereka. Habis macam mana buat? Pergi ketuk dia punya berhala. tak boleh. Dia akan bawa kepada perpecahan. Lainlah kalau dah berlaku macam Fatu Makkah, memang negara dah berubah jadi negara Islam, orang kafir semua ditawan, dah situ tak dibenarkan undang-undang betul-betul, itu ketoklah, betul-betul pecahkan berhala. Tapi dalam keadaan negara sedang menerima dan undang-undang memberikan kelonggaran, memberikan bertolak ansur sebagainya, kita tak boleh bertindak dengan bawa dalil bagaimana sahabat pecahkan berhala di Kaabah. Kita perlu tengok pada keadaan. Zaman Nabi kat Mekah dulu, Nabi tak pecahkan berhala. Sehingga dah berlaku Fathu Makkah dan Allah SWT melarang mereka masuk ke tanah haram, dan tanah haram perlu disucikan. Ketika itu baru dipecahkan. Ada tempat yang boleh dipecahkan. Jangan pula jadi orang yang liberal, tak pecahkan langsung.
dah tentu memang situ bukan tempat ibadah dia, dia bina sebagainya, dan memang kerajaan dah arahkan, dah sebagai pegawai JKR, pecahkan je lah. Memang dah kena pindahkan, dah kena pecahkan. Itu terpulanglah. Atau nak pindahkan, bagi mereka pindahkanlah ke tempat lain. Tapi kalau dah ni perlu bertindak ikut pada suasana dan tempat. Yang penting kita tetap mengikut kepada kemaslahatan. Itu ikut pada undang-undang. Okey, jadi sahabat ni abarraha quluban, mereka yang paling bersih hati mereka, paling baik hati mereka dengan iktiraf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa a'maquha ilman, dan orang yang paling alim ilmu mereka. Kenapa? Kerana dua sebab utama. Sebab pertama, mereka Al-Quran diturunkan kepada mereka. Quran turunkan kepada Rasulullah dengan hajat dan keperluan mereka. Mereka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran untuk diterangkan pada mereka. Jadi mereka nampak, mereka jumpa Nabi SAW, mereka tahu situasi dan zaman asbab nuzul dan situasi pada umat pada ketika itu, dan segala yang kita cari, ilmu asbab nuzul ke, ilmu berkaitan dengan keadaan sahabat ketika itu, ahwal mukhatabin, semuanya tak perlu mereka belajar, kita yang kena kaji. Mereka dah tahu tak perlu apa. Jadi mereka ada di zaman tanzil. Yang kedua, Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan mereka lah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Dua sebab ini menjadikan pemahaman mereka lebih sempurna berbanding dengan kita. Apatah lagi ditambah dengan Nabi yang fahamkan mereka. Yang utamalah. Cuma kita kata dalam Muhammad Nas ada orang kata tak ada pun dalil Nabi beritahu kat dia orang, tak ada orang baca Nabi dah meninggal baru dia orang hafal ayat Quran. Ada macam-macam lah, bantah kita tak. Kalau macam tu kita tinggalkan dua utama. Pertama, Quran turun pada zaman mereka dan mereka tahu segala ahwal yang berlaku ketika Quran diturunkan, dan yang kedua diturunkan dalam bahasa mereka, dan Allah merujuk kepada penggunaan mereka. Quranan Arabian, Quran dalam bahasa Arab merujuk kepada penggunaan mereka. Kalau kita guna mungkin salah. Saya baru ni pergi kat Sabah. Baru balik pagi tadi. Ke Sabah, tengok kita beratur nak masuk immigration dekat Sabah nak masuk ni, ada di panggil dan flyers ke bukan flyers, yang banner sebelah tu dia tulis ada bahasa Inggeris, ada bahasa Arab. Jadi diguna istilah pegawai immigration sebagai dhabitul hijrah. Dhabitul hijrah lah, mana polis al-hijrah betul hijrah. Peliknya. Kalau dalam di Saudi ke di Mesir ke, kita jumpa perkataan jawazan, dipanggil tu muwazzaf al-jawazan, al-muwazzaf. Pelik. Dan ambil gambar penggunaan baru. Tapi dia fikir balik, entah orang terjemah salah. Ada terfikir kan yang terjemah salah. Mula rasa terpegun lah istilah baru. Tapi macam pelik sikit, sebab tak pernah dengar. Cek balik, memang ada setengah negara gunakan istilah dhabitul hijrah. Rupanya muwazzaf jawazan atau idarin fil jawazan ni ada juga istilah dhabitul hijrah. Jadi terimalah. Kita terima. Penggunaan berbeza. Bahasa ada tapi tak digunakan. Tapi untuk Quran Karim dan sahabat Nabi, Allah turun Quran pada mereka dengan bahasa penggunaan mereka. Mereka tak perlu pergi rujuk kamus mana-mana, tak payah. Memang apa yang mereka gunakan itulah yang Allah SWT gunakan. Perbezaan mereka hanya sedikit. Kadang-kadang kabilah ni ada istilah khas, ikhas, untuk tahu lebih detail lagi penggunaan. Sikit saja. Tapi mereka ada, semua mereka sahabat. Semua mereka adalah sahabat. Ibnu Abbas tak pernah faham arti fatir samawati wal fatara. Kemudian dengar dua orang Badui bergaduh. Dia faham. Tapi bukan arti dia tak faham. Dia faham Allah cipta. Tapi maksudnya cipta yang mula-mula sekali buat, dia baru faham betul-betul. Tapi tidak menafikan bahawa yang berlaku juga di kalangan generasi zaman salafus salih. Jadi bahasa mereka dirujuk. Wa a'maquha ilman, dan mereka yang paling mendalam ilmunya. Tak payah dengar ilmu ahli kalam. Ahli kalam dia tak faham apa-apa. Dia tak gunakan bahasa Arab sebagai rujukan. Dia gunakan formula Aristotle. Jadi formula ni tak ada kaitan dengan Islam pun. Ada susah cerita lama tak ada kaitan. Uruf Islam dan apa yang Al-Quran turunkan perlu difahami ikut apa yang sahabat faham. Bukan
Sahabat dah turun kat Quran, kat sahabat mereka dah faham, dah hidup selama beratus tahun, dah agama Allah dah kan. Tiba-tiba nak dibetulkan dengan cara fikir Aristotle, pening kepala. Pantun Melayu cuba terjemahkan bahasa Inggeris. Siapa pandai terjemahkan pantun dalam bahasa Inggeris? Kalau bagi boleh sponsor. Terjemahkan pantun-pantun dengan segala. Kita takkan boleh terjemahkan semua perkara. Kalaulah guna uslub Aristotle untuk fahami uslub Arab, macam mana nak faham? Tak semua benda dengan logik. Bahasa itu mereka faham. Allah turun kepada mereka. Mereka faham begitu. Dan mereka iakan dengan kalam mereka. Perlu difahami. Kita jangan pula, ada orang kata, berakit-rakit ke hulu. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terjemahkan dalam bahasa Arab. Saya selalu dapat, macam mana nak buat? Lamanya saya nak terjemah. Ustaz duduk kat Madinah lama. Cakap tak ada. Bukan masalah bukan dia tak ada terjemah. Tapi macam mana nak terjemahkan? Okey, siapa bahasa Inggeris ini? Macam bahasa Inggeris. Terjemahkan bahasa Inggeris. Kerja kan pening. Sama juga. Kalau banyak syekh-syekh, banyak guna syair sangat cakap, syekh, aku tak faham syair. Mudah. Senang. Bukan sebab kita tak faham. Sama beberapa kali benar terjemah. Anda cakap tak faham. Senang apa? Kita nak terjemahkan tu bukan sebab kita tak faham teks tu. Tapi nak sampaikan maksud tu kita jadi terkial-kial. Macam kita pula tak faham. Sebab apa? Sebab ada benda yang khusus. Sebab tu anak saya cakap dengan masyayikh. Bila masyayikh minta terjemah lah. Berapa kali terjemah. Jangan guna syair banyak. Istilah dengan syair bukan sebab kita tak faham. Tetapi sebab banyak benda yang kita perlu suaikan. Dia cakap dengan syair Arab, memang kita faham pun maksud dia, tapi kadang-kadang uslub tu berbeza. Bahkan kita yang terjemah spontan ni nak cari perkataan pening. Buat malu depan orang awam. Tengok, saya tak faham. Terjemah syair pun tak boleh. Ya, kalau syair tu syair kita dah biasa, kita dah terjemah ni tak masalah, laju je. Tapi keluar syair yang kita tak pernah dengar. Kena faham lagi sebagainya. Betul uslub. Uslub itu perlu diraikan. Tapi kan cakap orang Melayu, tuan-tuan, makin banyak pantun makin bagus ke tidak? Spontan je keluar puisi, bercakap, ceramah tapi boleh pantun spontan, boleh puisi spontan, boleh keluar sajak. Hebat dalam masyarakat Melayu. Tapi cuba orang foreigner kat sini. Apa dia cakap ni? Berakit-rakit. Dia buka rakit ni. Oh, berakit-rakit ni rakit lain. Hulu. Lepas tu menang-menang ke tepian, sakit-sakit dulu lagi pening. Tinggal terus lagi dia. Memang tak faham. Sebab tu uslub Quran turun dengan bahasa Arab dengan penggunaan mereka, uslub mereka. Sikit, kita berikan sikit. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Kaum yang Allah pilih sebagai sahabat Nabi. Ini ayat ini penting. Kalau kita Allah pilih sebagai sahabat Nabi, suka tak? Suka tak? Aidil, suka jadi sahabat Nabi? Suka. Semua suka. Tapi tengok balik perangai kita, takut. Kan? Perangai kita dengan perangai sahabat. Malah pernah borak dengan Ustaz Ma'ad di kuis dulu, tengok masa kat Madinah. Seronok jadi sahabat Nabi, seronok. Lah. Jadi jumpa Nabi, hidup zaman Nabi, Masya Allah, jadi sahabat, orang yang paling mulia. Kita buat baik macam sekarang pun takkan sama dengan Nabi Muhammad, sahabat Nabi SAW. Nabi kata, la anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban. Kalau kamu, salah seorang kepada kamu, menafkahkan harta seperti banyak Uhud, emas sekalipun, emas banyak Uhud sekalipun, ma balagha nasifahum wala ma balagha muddahum wala nasifah, tak sampai pun macam satu cupak yang mereka bagi dengan ataupun separuh, pahala tak sama. Fadilat yang Allah janjikan sama, tapi untuk orangnya lain. Fadilat yang berbeza kerana kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana susahnya mereka zaman tersebut. Zaman kita, perangai kita lebih dekat dengan perangai sahabat ke dengan perangai yang orang sahabat marah? Tengok perangai balik, ya Rabbi. Kan sahabat Nabi. Kadang-kadang kalau kita ni lambat bangun subuh, ada ke sahabat Nabi bangun lambat macam tu selalu? Tak ada. Sahabat Nabi sanggup bila diisyarkan jihad, sanggup keluarkan semua benda, menangis sebab apa? Tak ada benda dinafkahkan.
Kita menangis sebab tersalah masuk duit. Tanpa sekarang terfikir-fikir, kenapa aku bagi 50 itu? Kan? Sebenarnya nak keluarkan yang lain, kenapa? Lain kali sediakan duit kecil siap-siap. Maka kita nak bagi kecil je. Tak sama. Abu Bakar ambil semua harta. Abu Bakar orang miskin, orang kaya. Umar, sahabat yang ada harta, dibawa separuh pada hartanya. Tak berapa kaya. Bawa separuh. Abu Bakar bawa semua sekali. Orang kaya bukan orang miskin. Sahabat Nabi. Ada orang kaya macam tu. Perangai tak sama. Malah perangai orang zaman sekarang banyak sama perangai munafik pada zaman Nabi. Cakap menipu. Pernah menipu? Sahabat tak pernah menipu. Sehingga mereka tak pernah menukilkan kalam menipu. Sahabat Nabi, generasi tersebut tak pernah dinukilkan mereka berdusta. Tak ada. Kalau ada mereka cakap salah, ada takwilan yang ada sebab mereka cakap demikian dan mereka minta maaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ketika Nabi kata Ka'ab siapa? Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf. Ketika Nabi kata siapa yang boleh uruskan Ka'ab bin Ashraf, dia telah menghina Allah dan Rasulnya dan menyakiti Allah dan Rasulnya. Okay. Sahabat yang nak pergi kata, ya Rasulullah, minta izin. Aku nak cakap dengan dia ni, kena buat trik. Mungkin aku menipu. Minta izin dulu. Sebab nak buat trik dalam ketika nak bunuh Ka'ab bin Ashraf. Seorang Yahudi yang mengisytiharkan peperangan dari Rasulullah, yang mengejek sahabat, mengejek isteri-isteri Rasulullah dan isteri-isteri sahabat, membayangkan batang tubuh isteri-isteri sahabat dalam syair-syair dia, memperolokkan sahabat. Sehingga Allah kata, man bi Ka'ab bin Ashraf faqad azallahu wa rasulah. Sahabat nak pergi tunaikan buat misi ni, minta izin dulu. Itu sahabat Nabi SAW. Kalau zaman sekarang ni banyak dah menipu. Perangai ni sama munafik ke perangai sahabat? Takut-takut kalau perangai macam ni diutuskan pada zaman sahabat Nabi, tak jadi sahabat. Jadi memang hidup zaman Nabi, tapi tersenarai dengan bukan kumpulan sahabat. Atau perangai Abu Lahab. Kalau dia rasa dia betul, tak mengaku salah. Quran datang ke, hadis datang ke, yang penting kumpulan aku betul. Yang penting aku ni jadi orang puji aku jadi hebat. Ni ramai. Suatu rahman, Allah SWT memilih orang yang sesuai. Padahal tiap-tiap kita ni Allah pilih umat akhir zaman, bersyukurlah di atas pilihan tersebut. Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat Nabi SAW, dan Allah wa iqamati dinihi, dengan mereka lah terdirinya agama ini, dengan darah mereka lah agama itu sampai pada kita. Kalau mereka tak jihad, mati. Kalaulah mereka tak hijrah di Madinah, tak pergi ke Habasyah, kalau mereka tak meninggal dalam jihad-jihad, agama tak akan sampai pada kita. Dengan darah-darah mereka lah agama sampai pada kita. Ramai di kalangan mereka yang meninggal untuk agama Allah SWT. Fa'rafu lahum fadlahum, kata Ibn Mas'ud, maka kenalilah kelebihan-kelebihan mereka, kenali kedudukan dan kelebihan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutlah jejak langkah mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim, dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan akhlak mereka dan agama mereka. Beliau dahulukan akhlak dan agama. Akhlak sahabat, inilah yang kita nak belajar. Mereka berselisih banyak kali, tetapi cukup dengan dengar kalam Nabi, selesai semua masalah. Sahabat Nabi ni khilaf sampai bab nak pancung satu sama lain, bergaduh. Tapi dengar kalam Nabi saja, selesai semua masalah. Tadi nak bunuh, tiba-tiba jadi sahabat yang hanya dengar kalam Nabi SAW. Macam itulah kita. Berbeza macam sekalipun dengar sunnah Nabi akan selesai. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ, atau فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ. Kalau baca ada hudal mustaqim dan hadi mustaqim, betul-betul. Huda dan hadi. Lebih tepatnya hadi, kerana al-mustaqim, kerana huda lebih diletakkan pada muannas. Tapi kalau mustaqim, berkemungkinan hadi lebih tepat. Sehingga mereka berada di atas petunjuk yang mustaqim, iaitu atas agama Islam. Sebab apa? Mereka dah meninggal dan Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan mereka sebagai generasi yang terbaik. Nabi pernah sebut, jadi itulah orang yang perlu kita ikut. Kenapa ikut sahabat? Bahasa mudahnya, sebab mereka ikut ajaran Nabi betul-betul. Jangan pula kata ikut sahabat. Sahabat maksum ke? Datang kalam macam ni, atau tak apa? Baling dulu. Kalau tak ada lempang. Kalau bahasa kita,
Bila kita ikut sahabat, sahabat maksum ke? Lempang lempang dia. Bukan sebab mereka ni maksum, tapi sebab agama mereka terpelihara. Mereka berada di dalam hidayatul, mereka berada di hadiyul mustaqim. Allah SWT dah jadikan mereka berada dalam hak dan dalam iktiraf. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.